dan tidak mengira tentang hari dan juga hari bulan. Saya cuma mengikut jadual-jadual yang ditetapkan oleh pegawai-pegawai dan di mana ke tempat yang harus saya pergi untuk bermesyuarat ataupun untuk melobi. Jadi masa untuk keluarga itu memanglah terhad. Walau bagaimanapun ini adalah untuk kepentingan negara dan terutama sekali dalam tahun ini ya. Tahun ini di mana kita hasrat kita untuk menduduki satu daripada 10 kursi yang tidak tetap itu. Dan oleh itu saya utamakan kerja dan utamakan hasrat kita untuk menjadi ahli yang tidak tetap dalam bangsa-bangsa bersatu ini. Baik. Jadi apakah hasrat sebenarnya dan motivasi di sebalik keinginan Malaysia untuk sekali lagi menduduki ataupun menganggotai kerusi tidak tetap UNSC ataupun Majlis Keselamatan PBB ini? Ya, dasar luar negara kita iaitu menyeru penglibatan aktif negara dalam hubungan pelbagai hala dan memastikan wujudnya hubungan antara negara-negara yang berkesan dalam usaha kita untuk memelihara kesejahteraan, keamanan dan keselamatan dunia. Dan dalam hubungan ini, Malaysia harus terus bergiat aktif dan juga bergiat aktif dalam badan-badan antarabangsa seperti PBB ini dan agar dapat kita terus memainkan peranan dan bersama-sama negara-negara yang lain memikul tanggungjawab yang harus kita orang kata lalui ya. Dan oleh itu kita dengan menganggotai Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini, Malaysia akan mempunyai peluang. Kita mempunyai peluang yang amat baik untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan menyumbang kepada usaha memelihara keamanan dan keselamatan dunia dengan kerjasama erat bersama-sama negara-negara yang lain. Jadi ini adalah satu oleh kerana kita ingin melibatkan diri kita, negara kita secara langsung. Maka itulah diantaranya sebab-sebab kenapa kita menawarkan untuk menjadi calon ataupun menjadi anggota PBB yang kerusi yang tidak tetap. Kalau kita lihat Malaysia sudah 3 kali menduduki kerusi ini. Sekali pada 1965 kita kongsi kerusi ini dengan Czechoslovakia semasa pimpinan Tunku Abdul Rahman. 2 kali lagi pada sesi 89-90 dan 99-2000 ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Jadi mungkin Datuk secara ringkas boleh kongsi apakah rekod prestasi Malaysia ketika menyandang kerusi itu pada ketika 3 masa lalu ini. Ya, memang tepat kita telah pun menjadi anggota tidak tetap ke-3 kali ya. Ini adalah ke-4 kali dan sejak negara kita menjadi anggota PBB pada September 1957 dan di mana kita terus memainkan peranan yang aktif dalam pertubuhan tersebut. Dan Malaysia percaya bahawa PBB yang dianggotai oleh 193 buah negara merupakan satu pertubuhan antarabangsa yang dapat menggalak dan memupuk hubungan pelbagai hala di peringkat antarabangsa. Dan ini penting. Dan sebagai ahli PBB, Malaysia mendukung penuh prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB dan juga Malaysia berpegang teguh kepada prinsip penyelesaian pertikaian di antara negara secara aman, secara yang terbaik, yang termaktub juga dalam piagam PBB. Inilah pendirian yang hendak kita ketengahkan, yang Malaysia hendak ketengahkan sebagai ahli PBB dan juga setiap kali kita menggotai ke Majlis Keselamatan ini. Dan dalam menegakkan prinsip ini, Malaysia terlibat secara aktif. Kita memanglah diiktiraf bahawa kita telah melibatkan secara aktif dan di mana di dalam misi-misi pengamanan PBB dan bermula daripada misi di Kongo dulu pada tahun 1960 dan selepas itu kita telah pun melibatkan lebih daripada 29,000 anggota tentera dan juga polis diraja Malaysia dalam 30 misi pengamanan dunia itu. Jadi berlandaskan pada itu kita telah pun dilihat sebagai negara yang seharusnya bersama-sama dengan negara-negara lain dalam mencari penyelesaian yang
yang kita alami pada ketika ini. Dan pendirian Malaysia yang itulah saya katakan yang mempunyai prinsip hubungan dengan negara-negara lain dan juga daripada sumbangan yang saya telah terangkan tadi, bahawa saya melihat bahawa negara-negara yang lain akan melihat kita sebagai satu calon yang tepat dan yang harus diberi sokongan. Jadi tidak, maknanya Malaysia ni is a major world player jugalah dalam pertubuhan PBB ni. Tapi saya nak tanya Datuk Seri, kita masih meneruskan lagi peacekeeping mission, misi pengaman ni dari masa ke semasa sehingga ke hari ini. Tapi kalau dilihat dari sudut apakah selling point ataupun faktor-faktor terbaharu yang melayakkan Malaysia untuk dilihat sebagai calon daripada rantau Asia Pasifik ni untuk kerusi tidak tetap PBB ni. Apakah antara selling point Malaysia yang Datuk Seri anggap memang tidak boleh ditandingi oleh negara-negara lain di bawah kumpulan Asia Pasifik ini? Ya, seperti apa yang kita ketahui pada 2010 kalau tidak silap saya, di mana Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah pun mempertengahkan ini Global Movements of Moderate, pergerakan kesederhanaan. Dan ianya apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri ketika itu, bahawa dia kata ini bukanlah di antara ini Islamofobia dengan the West, ataupun di antara agama ataupun dengan Islam dengan Kristian dan sebaliknya, tapi dia katakan ini adalah di antara ekstremis daripada pelbagai agama dan moderates. Dia katakan bahawa kita yang majority ni, the moderates, telah pun membiarkan kumpulan kecil yang ekstremis ni mengambil center stage, dan oleh itu telah pun menekan bahawa seolah-olah ekstremis ini lebih dikuasai oleh majoriti. So apa yang dikatakan oleh Datuk Najib tadi, bahawa kita harus mencari pendekatan, dan pendekatan ini melalui kesederhanaan dan melalui mediation, dan oleh itu apa yang satu contoh yang saya boleh bagi yang pada masa yang baru-baru ini, iaitu cara kita mencari penyelesaian dan pendamaian di antara bangsa Moro dengan kerajaan Filipina. Jadi kita di mana menjadi facilitator atau pemuda cara, dan ianya telah pun berjaya, dan comprehensive agreement yang telah pun ditandatangani pada bulan Mac 27 Mac tahun ini telah pun sedikit sebanyak menyatakan pada dunia bahawa Malaysia mampu untuk mencari pendekatan dan membantu negara-negara jiran, terutama sekali negara-negara ASEAN untuk mencari penyelesaian. Dan oleh itu ianya ini dilihat bukan saja daripada rantau Asia ni, bukan saja daripada segi ASEAN, tapi dilihat daripada masyarakat antarabangsa, termasuk PBB, bahawa Malaysia mempunyai kemampuan dan mempunyai integriti untuk mencari pendekatan untuk menyelesaikan konflik-konflik seumpama itu. Dan selain daripada itu yang kita sama-sama tadi, ini pasukan pengamanan Malaysia yang telah pun pergi ke beberapa buah negara sejak 1960, dan juga pada lebih daripada 30 misi-misi tersebut, ini juga telah pun memberi keyakinan pada masyarakat antarabangsa. Jadi oleh itu saya yakin bahawa apabila dilihat daripada segi itu, kita adalah sebuah negara yang mempunyai kemampuan untuk menyumbang ke arah keselamatan, keamanan dan kesejahteraan dunia. Dalam usaha kita melobi untuk kerusi ini, saya difahamkan Datuk Seri merantau hampir ke seluruh dunia untuk mendapatkan sokongan daripada negara-negara. Jadi mungkin Datuk Seri boleh menceritakan sedikit apakah antara perkara yang dilakukan dan bagaimanakah penerimaan setakat ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kumpulan, kita adalah terdiri pada kumpulan rantau Asia Pasifik, dan kita adalah satu-satu calon daripada rantau Pasifik ini. Tetapi rantau Asia Pasifik ini, tetapi kita harus orang kata mempunyai ataupun punya 2/3 jumlah undi. Daripada 193 undi di PBB itu, kita haruslah memperoleh sekurang-kurangnya 129 kalau tidak silap saya, untuk melayakkan diri kita. Dan oleh itu kita tidak boleh mengambil ringan bahawa oleh kerana kita
kita adalah satu-satunya calon daripada rantau Asia Pasifik ini, maka kita mengambil ringan. Dan sekiranya dalam ini orang kata ini round pertama, kalau kita tidak memperolehi undi 2/3, kita akan pergi ke round kedua, pusingan kedua. Dan sekiranya kita gagal, maka kemungkinan besar negara lain dalam rantau Asia Pasifik akan dijemput. Jadi walaupun kita cuma satu-satunya di dalam daripada rantau kita harus memperolehi 2/3 undi. Jadi tidak semestinya kita satu-satunya calon, kita dah boleh menang secara otomatis. Itulah sebenarnya apabila kita katakan bahawa kita satu-satunya daripada rantau. Ada baiknya kalau semua negara-negara mendukung kita. But it does not work like that. Tidak semestinya sebegitu. Dan oleh itu kita terpaksa pergi ke negara-negara, bukan saja negara jiran, bukan saja negara Asia, tetapi sebanyak mungkin negara yang kita kunjungi. Di antara di sebalik kita mengadakan bilateral meeting, tapi juga melobi untuk pencalonan kita. Kita tahu dalam pilihan raya politik sesebuah negara, kita tahu proses apa yang berlaku. Tapi dalam kes sebegini, apa yang berlaku dalam usaha melobi itu, Datuk Seri? Sebab Datuk Seri akan pergi merantau keluar daripada negara, dan apa yang berlaku dalam proses itu? Saya ingat satu kelebihan kita ialah oleh kerana kita mempunyai hubungan dua hala yang begitu baik dengan negara-negara tersebut. Dan Malaysia, yang boleh saya katakan sini, sebenarnya rakyat Malaysia sungguh bernasib baik. Apabila kita keluar daripada negara kita, barulah kita tahu macam mana nama negara kita yang begitu baik sekali, yang begitu orang kata wangi, dan di mana pemimpin negara-negara yang saya kunjungi, satu daripada isu dia mengatakan, kita menghormati negara Malaysia dengan pencapaian yang dalam masa terdekat kita semenjak kita merdeka. Dia kata kita telah pun mencapai banyak daripada segi infrastruktur, dari segi kita punya kawangan perbankan Islam dan segala-galanya. Dan apabila mendengar daripada pemimpin negara-negara yang saya kunjungi itu, bahawa ialah terlintas dalam fikiran kita bahawa rupa-rupanya rakyat Malaysia tidak menghargai apa yang kita ada di negara kita. Keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kita mempunyai berbilang kaum, agama, tapi walau bagaimanapun kita adalah dalam keadaan yang terbaik. Dan ini yang telah pun didengki oleh masyarakat antarabangsa. Dan apabila dalam perbincangan saya mengatakan bahawa hasrat kita untuk menjadi calon dan menjadi anggota tidak tetap dalam PBB ini ialah semata-mata untuk memberi sumbangan dalam mencari penyelesaian konflik-konflik dunia. Dan setakat ini boleh katakan semua negara mengatakan secara terbuka mereka akan menyokong kita. Tapi walau bagaimanapun kita seharusnya tidak, yang saya katakan tadi, tidak mengambil ringan dan usahakan kita terus jalankan supaya memastikan bahawa kita insyaAllah akan menang dalam round pertama. Baik. Secara spesifik, saya nak tahu daripada Datuk Seri bersabit dengan kunjungan Presiden Barack Obama baru-baru ini, dan juga pertemuan kita dengan pemimpin daripada China yang melawat Malaysia tahun lalu. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dari segi keyakinan mereka untuk Malaysia mendapatkan kerusi ini. Bagaimana? Adakah sesuatu telah dinyatakan kepada Datuk Seri selaku Menteri Luar? Ya, kedua negara ini, Amerika dan China, adalah di antara P5, dua daripada P5. Dan secara lazimnya P5 ini dia tidak memberi tahu pada kita sama ada mereka menyokong atau tidak. Ini secara tradisi pada P5. Tapi selain daripada masyarakat saya berjumpa dengan dulu pada Hillary Clinton, kita sudah pun nyatakan ini State Secretary Amerika, dan John Kerry, dan juga pada ketika lawatan Presiden Obama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah membangkitkan isu ini. Daripada orang kata body language Presiden Obama itu, dia nampak sekali ingin
memberi sokongan yang penuh pada Malaysia. Dan dia percaya juga dia telah pun ucapkan syabas dan tahniah pada yang